Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqawilana. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma ya 'alim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Hari ini kita adalah surah yang terbaru lah, iaitu surah Al-Insyirah. Al-Insyirah ni maknanya kelapangan lah, lapang ada. Daripada tu datang perkataan pensyarah. Maknanya pensyarah ni orang yang melapangkan dada siswa-siswa ni lah yang ada dekat universiti dipanggil sebagai pensyarah kan. Daripada bahasa Arab jugalah asyarah ataupun al-insyirah. Al-insyirah ni yang kena lapang lah tu. Maknanya dia adalah mutawa'ah, sebahagiannya infa'ala yanfa'ilu, infi'al, insyaraha yansyarihu, insyirah. Kalau wazan infa'ala, dia wazan ni. Cuba tengok dekat dalam kad kita muka surat 8. 8. Ada ke? Ada. Kalau tambah insyirah macam sebelah saya Ustaz. Pattern nombor apa? Asyirah. Ada bawah ya. Apa dia? Dia wazan infa'ala. Infa'ala. 6. 6 kan? Apa dia? 7. In fi'ala ni tak? Infa'ala ada. Infa'ala tu insyaraha, lepas tu yanfa'ilu, yansyarihu, infi'alun, insyirahun. Tu. Infa'ala. Kalau dekat dalam matan bina dia sebut apa dia kata, wan nun, dia kata itu fi awwalihi wa bina'uhu lil mutawa'ah, wa bina'uhu lil mutawa'ah. Bertujuan apa wazan ni? Adalah mutawa'ah. Mutawa'ah ni adalah sesuatu yang terjadi selepas sesuatu peristiwa tu. Maknanya kesan selepas sesuatu peristiwa dipanggil sebagai mutawa'ah. Maknanya kalau dekat dalam contoh selalu orang akan buat kasartu az-zujaj, maka aku telah memecahkan kaca tu, maka kaca tu inkasara. Macam tu. Kasartu az-zujaj faz-zujaj inkasara. Macam tu. Ataupun fankasara zalika az-zujaj. Macam tak sampai. Sampai tak? Tak. Aku patahkan maka ni. Contohnya saya cakap tu. Maka ni patah. Maka patah tu adalah wazan infa'ala. Macam tu. Fa inna inkisaruz zujaj atharun hasala an ta'alluqil kasril lazi huwal fi'lul muta'addi. Macam tu. Maka pecahnya kaca tersebut adalah kesan yang terhasil daripada perbuatan saya tu lah. Saya pecahkan. Terpecah, kena tambah macam tu kot. Terpecah. Dipecahkan. Macam tu lah kot. Jadi insyaraha ni maknanya Allah melapangkan Nabi, maka Nabi insyaraha. Macam sampai tak? Kalau lapang saja, maknanya macam mana saya nak cakap mutawa'ah ni dia macam ni. Contohnya Allah melapangkan. Kalau lapang saja melapangkan, kita boleh kata asyaraha wazan dia lah. Ataupun Allah melapangkan, Allah mensyarahkan, syarahallahu an-nabi. Okey. Ke Allah melapangkan Nabi. Maka Nabi itu insyaraha. Macam tu. Maka Nabi barulah wan Nabi insyaraha.
Maka Nabi itu tersyarahlah terlapanglah dadanya disebabkan Allah melapangkan. Macam tak sampai ke? Tak apa. Tu wazan 6 selalunya lah, selalunya. Jadi ada dua, boleh ya kita sebut kalimah syarah. Syarah pun boleh, insyaraha pun boleh. Kalau syaraha tu balik kepada Allah, surah Asy-Syarah. Kalau insyaraha balik kepada Nabi. Insyaraha. Insyaraha maknanya insyirah. Insyaraha. Nabi Muhammad je yang Allah lapangkan tanpa Nabi minta. Nabi tak minta pun. Belum minta lagi lah. Tapi Allah dah lapangkan dah, siap-siap. Kalau Nabi lain kan dia minta Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli kan. Nabi lain doa. Adapun Rasulullah Allah sebut alam nashrah laka sadrak. Maknanya Allah melapangkan dadamu lah. Boleh? Baik. Kandungan ataupun isi kandungan surah tersebut, Asy-Syarah. Surah yang ke-94 tadi tu, dia ada 8 ayat. Maka dekat dalam ayat tu, tak apa. Baik, dia berbicarakan mengenai apa ni? Mengenai nikmat. Mengenai nikmat. Macam kita tahulah, satu-satu orang tu kalau dia stres, kita ceritakan pasal apa yang dia dah dapat. Maka dia akan lebih tenang sikit lah. Alah, kau kan ada ni, kau kan ada ni. Orang kalau macam dia macam ada dengki ke apa, kita akan ceritakan ada. Kau pun ada. Dia orang ada pun yang ni, kita ada yang ni. Gitu. Macam tak sampai ke susah betul nak terangkan. Jadi Allah melapangkan dadanya dengan keimanannya, menyinari hatinya dengan hikmah dan ma'rifah, boleh? Mensucikan hatinya dari dosa dan kesalahan. Semua itu bertujuan untuk menghiburkan Rasulullah. Atas apa? Atas penderitaan yang Nabi lalui. Sebab nak jadi Nabi ni kan berat sikit lah. Semua itu bertujuan untuk menghiburkan Nabi di atas penderitaan yang beliau alami kerana gangguan orang kafir dan orang yang derhaka. Dan menteramkan hati beliau dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh? Kemudian surah ini secara lantang menekankan kedudukan Nabi. Boleh? Kedudukan Nabi dan pangkatnya di dunia dan akhirat. Serta menyertakan nama-nama beliau dengan Allah. Boleh? Jadi nama Nabi diangkatlah. Dekat dalam ayat ni Allah bagi tahu. Dan surah Al-Insyirah juga membalas ataupun membahas dakwah Nabi ketika beliau di Mekah. Pada saat itu beliau bersama kaum muslimin mengalami penderitaan dari orang kafir yang mendustakan. Lalu Allah turunkan surah ini bahawa beliau kemenangan akan segera tiba. Gitu. Dan yang terakhir surah ini ditutup dengan mengingatkan Nabi terhadap kewajipan mencurahkan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah setelah beliau selesai menyampaikan risalah. Ini dalam rangka bersyukurlah maksudnya dengan nikmat-nikmat Allah. Jadi nak bahagiakan Nabi ni, Syekh Ali Al-Quradari dia mengeluarkan ada 6 ciri untuk kalau kita nak tirulah, kita akan mendapat kebahagiaan tersebutlah. Bukan 6 ciri, 6 ciri yang kita perlu ada, barulah lapang, barulah bahagia gitu ni sikit. Gitu. Boleh? Baik, maka ayat ini bermula dengan alam nashrah laka sadrak. Ayat bermula dengan alam nashrah laka sadraka. Okey. Wa wada'na wa wada'na apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na Angka. Angka wizra. Anka. Okey. Roka. Angka wizra. Okey. Habis. Ayat dah ada 2. Alam nashrah laka.
Lepas tu datang kalimah lam, datang kalimah nasyrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka. Wizrak ni adalah bebanan. Bebanan ni maknanya bebanan. Dia panggil dekat dalam liability liability apa? Oh. Apa dia? Liability, tanggungan. Liability. Bebanan dan tanggungan tu adalah liability. Liability. Bebanan hutang liability. Hutang jahat lah. Ada hutang okey, ada hutang yang jahat. Hutang jahat ni. Jawab pun kata boleh juga kan Ustaz? Tanggungjawab tu semua bebanan lah tu. Dosa wizra. Dosa bebanan. Dia satu benda yang sangat membebankan lah. Kena pula kalau biasa terbunuh manusia ataupun terbunuh benda-benda kan. Dia akan teringat. Ada peserta saya pernah langgar orang meninggal. Sampai hari ni dia macam terkesan gitu. Terkesan daripada itulah. Mungkin kelalaian dia kan ketika memandu. Jadi dia rasa sangat berdosa. Tak apa. Allah boleh ampun. Apa dia? Terbunuh ayam. Sampai sekarang ingat. Bunuh ayam. Langgar ayam. Oh, langgar ayam. Gaya. Ya, langgar ayam boleh terasa. Dekat ingat tu kat jalan mana? Ingat semua satu semua ingat Kalau makan tak apa kan? Saya pernah langgar kucing, tapi kucing itu hidup. Naik bisikal lah masa kecil-kecil. Baik. Ini kereta. Naik bisikal dia hidup ni. Kucing naik basikal ke Ustaz naik basikal? Saya naik bisikal lah. Abang saya tarik naik motor. Jadi memang laju lah masa tu kan. Sekali melintas pun. Melintas pula. Kecil je lah kita masa tu kan. Jadi semua tu dimasuk bawah liability. Wizra. Bebanan, tanggungjawab. Oh ya. Yang tu memang berat lah. Kenalah benda-benda yang tak berfaedah sangat. Yang tu sakit kepala. Tapi tak apa. Buat dulu dah. Dah buat ke belum? Satu ayat kan. Buatlah. Perbahaskan. Adakah tidak? Macam kita kata, kalau sebahagian ayat besar, apabila alif ni bertemu dengan lam kan. Kita pernah bahas dulu kan. Cuma rasanya lupa dah kot. Kita bahaskan dulu. Apa dia? Istifham. Okey, istifham. Lam tu jumpa kat mana? Harus nasab. Jazam. Nama penuh lam apa dia? Jazam. Apa nama dalam IC dia apa lam ni? Lam. I see. Nama penuh dia. Lam yakunil ladzi. Bukan. Lam ni nama betul dia adalah harfu. Nama dia lah. Jazam. Bukan harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam mim Ustaz. Lam mim Bukan Ada lam mim ni. Lam mim. Lam mim. Pada atas mim mati. Nama penuh dia adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Dia ada 3 fungsi. Harfu nafi Nafi jazam dengan Qalbin. jazam jazam Araf. Khawfu. qalbi. Okey. Okey. Harfu.
Min. Yazmin. Lam ni kan. Lam ni harfu mati ke? Haraf nafi, haraf jazam Fi. dan qalbi. Qalbi. Okey, kita bahaskan. Huruf nafi ni maknanya dia menafikan lah. Terjemahan dia apa lam ni? Tidak. Tidak. Oh, nafi tidak. Bukan. Ataupun Tidak. tidak. Kan? Oh, nafi Maka tidak itu menafikan lah. Yang Ya. pertama. Kemudian fungsi huruf nafi apa dia? Fungsi huruf, apa tu jazam lah. Apa fungsi Dia jazam? Garis bawah kan fi'il mudhari'. membaris bawah. Matikan fi'il mudhari'. Memati. Mematikan, sorry, mematikan fi'il mudhari'. Matikan fi'il mudhari'. Mana pula baris bawah tu huruf jar. Baik, dia mematikan fi'il mudhari'. Okey, mati tak? Mati. 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 Dan qalbin ni mematikan fi'il mudhari', betul tak? Betul. Ya. Lam dia memang akan jumpa fi'il mudhari', dia tak akan jumpa fi'il madhi lah. Tapi fi'il madhi selepas lam sebenarnya adalah fi'il madhi. Fi'il mudhari' selepas lam sebenarnya bermaksud madhi. Madi. Oh, Oh. masuk mardi. Walaupun pakai nampak fi'il mudhari' tapi sebenarnya madhi. Itu mana kolbin tu? Tu qalbin. Qalbin ni dia tukarkan makna mudhari' kepada makna madhi. Mardi. Dia dah jadi telah lah Ustaz. Apa dia? Maksudnya dia jadi telah. Bukan ke boleh tak? Bukankah ke? Tidakkah ke? Macam mana? Tak, yang tu tak ada tidakkah. Kita kat syarah tu maka telah melapangkan. Tidak. Okey. Okey, contoh macam ni tau. Lam ni sebenarnya makna dia tidak pernah secara literal ataupun secara perkata dia tu lah. Baik, contoh saya cakap, saya tidak pernah pergi ke Las Vegas. Saya cakap yang tu lah. Pergi dekat situ fi'il mudhari' sebab tidak pernah lam tadi tu. Dia akan bertemu dengan fi'il mudhari'. Tapi bila kita tengok makna, saya tidak pernah pergi ke Las Vegas. Yang tak pernah pergi ni sebelum ni ke selepas ni? Saya tidak pernah. Sebelum. Sebelum. Itulah makna madhi. Oh. Tapi dekat dalam lafaz, dekat dalam tulisan nampak fi'il mudhari'. Mari. Sebenarnya Dia dah madhi. tulis fi'il mudhari' kan? Mana? Ashraf ni. Saya cakap, saya tak pernah makan latok. Latok tu tak? Latok yang nama dia. Tak pernah dengar. Tak pernah dongak. Latok yang macam rumpai yang hijau bulat-bulat tu. Apa nama dia? Yang orang Sabah Itu makan. sushi. Sushi lain. Latok kot. Itu ada jual kat dataran Senawang tu ada. Latok. Latok. Dia RM15 kot satu. Anjir satu tak Ustaz? tak pernah makan. Saya tengok lah kan. Tapi tak tahulah sedap ke tak. Orang kata macam masam-masam kot. Tak Dia tahu. kulit dia nipis ni Ustaz. Tak tahu dia bulat-bulat tu. Bila dia nipis kulit dia. Tak tahulah. Dia Tak pernah pegang, tak pernah tengok macam Dia jauh-jauh. goreng dengan telur macam Chinese food tu. Sedap tu Ustaz. Goreng. Goreng dengan telur. Oh ya, kena goreng. Bukan makan gitu ke? Cecah-cecah. Makanan laut. Iyalah. Betul makan sedap. Tak tahulah, saya tak pernah makan. Baik, saya tak pernah makan. Makan nanti masa tulis tu mudhari'. Tapi yang tak pernah makan ni sebelum ke selepas? Belum. Belum. Betul. Maka tu qalab maksud dia. Oh. Dia gitu. Belum. Qalbin lah tu. Tu qalbin tu. Qalbin ni walaupun lafaznya mudhari' tetapi maknanya madhi. Qalbin. Walaupun lafaznya mudhari'. Tetapi Lepas sebenarnya mudhari', pada segi makna dia adalah madhi. makna madi. Ya. Tu makna qalab. Jadi kalau jumpa dekat dalam Quran, walaupun nampak tu kadang-kadang dia orang terjemah telah tu. Jadi nashrah fi'il apa tadi? Fi'il mudhari' tadi. Ini fi'il mudhari', domir Nahnu. nahnu lah. Domir nahnu makna apa? Kami. Kami. Jadi tidak pernah kami lapangkan. Kami lapangkan. Kami lapangkan. Lapangkan
Kalau kita nak pakai tidak je, sini pakai kalimah telah. Tidak, telah, tidak kami lapangkan. Okey. Ataupun tidak pernah kami lapangkan. Tidak Tidak pernah. pernah kami. Pernah katanya tidak pernah. Tapi Hamzah tu ni istifham tu macam mana Okey. tu Ustaz? Istifham ni apa makna Dia macam soalan kan? Ni makna apa? Adakah? 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 Ada. Baik. Ah, Dia dalam istifham lah. Istifham semua orang dah tahu dah. Tak apalah. Laka makna apa? Laka. Dia laka tu bagi engkau. Bagi kau. Okey. Untukmu. Sodrun makna apa? Dada. Dadamu. Dada. Jamak dia apa? Sodrun. Jamak dia. Ni satu Sudur. dada. Sudur. Ayuh, sudur. Sudur. Adakah tidak pernah kami lapangkan untukmu dadamu? Maknanya tidak pernah kami lapangkan dadamu. Memang khas untukmu. Kan ada hadis yang Nabi pernah kena belah operate dada tu kan. Nabi dioperate dadanya lalu apa? Cuci. Dibuangkan apa? Yang tu dalam Bahar Muhith. Dia itu diriwayatkan dan diisyaratkan oleh Abu Hayyan, disebut dalam Sahih Muslim. Okey. Daripada Anas bahawa Nabi didatangi Jibril ketika beliau bermain bersama anak-anak kecil yang lain lah. Jibril memegang beliau dan menelentangkannya lalu membelah jantungnya. Lalu Jibril mengeluarkan dan segumpal darah darinya dan berkata, ini bahagian syaitan daripadamu. Lalu Jibril membasuhnya dalam mangkuk dengan air zam-zam, lalu menutupkannya, lalu mengembalikan dia di tempatnya lah. Datanglah anak-anak ibu kepada ibu Nabi, yakni Ibu Suswan, dan berkata, Muhammad dibunuh. Lalu mereka menyongsongnya. Sementara wajah beliau berubah. Masa itulah kami melihat bekas jahitan pada dada beliau. Gitu. Makna ada kesan semualah memang. Sebagai ulama bahaskan, apa bondo yang dibasuh tu? Apa yang dibasuhnya oleh malaikat Jibril? Entah. Dada. Tak tahu. Hati. Yelah, dia basuh apa kan? Jantung. Jantung tu basuh daripada apa tu? Ke basuh darah je? Air zam-zam. Zikr ke? Ya, bukan. Ada sebahagian mengatakan basuh tu kan, dia basuh, kalau tak basuh tu kan, dengan syaitan-syaitan Nabi sayang. Sudah. Macam tu lah. Kasih sayang Nabi ni dia tinggi sikit. Dia bukan macam kita kan, orang buat hal sikit kita dah menyampah. Macam tu. Jadi kena buang juga supaya ada ni lah. Ni bawah ni. Baik, sodroka tu Cikgu Mazni, kenapa baris atas tu sodro? MB. MB kepada perbuatan Mudhari' nashrah. fi'il mudhari' nashrah tersebut. Nashrah fi'il dan nahnu jadi apa? Nahnu akan jadi Fa'il. fa'il dia lah. Dan yang ni dia punya maf'ulun bih dia. Ustaz nak tanya sikit. Apa dia? Dia cakap sebab dia dah ada tu wa qalbin harf nafi wa jazam wal qalbin kan. Jadi dia bertukar kepada jadi fi'il madi kan yang apa Ustaz cakap ni, yang lam tu kan. Jadi yang dekat nasrah ni masih kekal fi'il mudhari' lah. Dia walaupun fi'il mudhari', makna dia madi. Makna dia madi lah, tapi dia fi'il madi makna je tu. Makna Jadi, je, dia menukarkan baris makna. Jadi baris yang dekat sadraka ni kita ikut fi'il mudhari' punya apalah fa'il apa semua tu ya. Baris Kalau tu. fi'il madi sekalipun tetap ada fa'il, ada Fa'il, MB ke sama. Okey. Faham. Baik, soalan dia sekarang ni, bila istifham kat sini dengan lam ni huruf nafi ataupun huruf nafi jazam qalab ni. Bila jumpa dengan lam, salah satu caralah untuk kita tahu adalah dia akan menjadi istifham dekat situ adalah ada tujuan dia. Maka daripada segi balaghah dia ada istifham, dinamakan al-istifham
istifhamu at-taqriri. Takriri. Gitu. Takriri. Istifhamu takriri. Nama dia lah. Bukan nama dia. Nama dia istifham je. Tapi tujuan dia adalah takrir. Gitu. Boleh? Salah satu nak tahu istifham tu tujuan dia takrir. Takrir ni maknanya nak mengonfirmkan. Confirm maksudnya tu. Jadi tak payah terjemahkan dah adakah tidak pernah. Terus terjemahkan confirm. Macam tu dah. Senang. Confirm. Confirm kami dah lapangkan ke dadamu wahai Muhammad. Maknanya kalau kita boleh buang alam tu, maksud dia lah, makna dia kita buang, kita terus datangkan terjemahan takrir iaitu sesungguhnya lah. Nak menguatkan. Takrir ni menguatkan. Maknanya memang kami dah lapangkan. Sesungguhnya kami telah melapangkan dadamu. Macam tak sampai ke? Macam sampai? Sampai, Ustaz. Sampai? Sampai. Cara nak kenal istifham ni bertujuan takrir adalah jumpa dengan nafi. Jumpa dengan nafi. Jumpa dengan Nafi. Itu cara nak kenal lah. Cara nak kenal. Kebanyakan. Bukan semua lah. Tapi kebanyakan lah. Contoh. Alam nasyrah ni satu lah. Alam-alam memang takrir semua. Alam. Alaysa. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ingat ke tak? Baru belajar. Tapi terlupa lah nak bagi tahu. Ada tak saya bagi tahu alaysa tu tu istifham takriri ada tak? Laisa adalah Laisa. Ada? Laisa. Jadi beradik dengan Kana. Okey. Ada tak saya bagi tahu tu apa itu? Tak. Tak ada? Tak ada. Ada. Salah satu dia sama macam ni. Itu makna apa tu? Adakah? Ada Alaihissalam. Alaihissalam itu makna apa tu? Surah At-Tin tu. Sesungguhnya. Lupa hari ni lupa ulang kaji. Kita kalau tak ulang kaji memang Bukan. Allah. Bukan. adakah bukan Allah itu Alaihissalam bukankah Allah padanya adil. okey. Buang alaisa tu terus terjemahkan sesungguhnya. Sesungguhnya. Ya Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik ataupun seadil-adil hakim. Gitu. Hakimi. Itu maksud dia lah sebenar. Sesungguhnya. Walaupun Allah datang kalimah tanya kan. Bukankah adil. Dia macam ni tau. Kalau macam kita pun kadang-kadang kita pakai istifham takriri ni. Kan aku dah bagi tahu kau dah semalam. Bukan. Yang tu nak menunjukkan sebenarnya bukankah aku telah memberitahu kau semalam sebenarnya dan dah kau sesungguhnya dan dah kau kat kau semalam dah. Macam tu. Bukan. Macam tak sampai kat Baik. kan macam soalan tu kan. Kan aku dah cakap kat kau semalam. Kita kata tu. Sebenarnya aku dah cakap kat kau semalam. Macam tu. Tak sampai kak. Sampai tak? Kita pakai benda ni. Kita pakai. Sebenarnya soalan tu bukan soalan pun. Ni adalah soalan yang bukan soalan. Yang confirmkan. Allah nak tanya Nabi buat apa? Sebab memang Allah yang lapangkan. Dan Nabi pun tahu dada dia telah dilapangkan. Maka Syekh Ali Al-Quradari mengeluarkan kalau kita nak bahagia kat dunia ni, antara benda yang perlu kita buat adalah berlapang dada. Okay? Maknanya syarat untuk kita happy je, lapang dada. Nombor satu lah. Dada kalau tak lapang memang serabut lah. Okay? Laka nak bahaskan apa ni? Laka. Laka tu jar dan majrur. Huruf jar. Jar majrur lah. Dan ka kat sini jadi apa? Sim domain. Ya, sadraka dada. Mu ni jadi apa? Jadi Am I? Stand for mudhafun Baik. Lain.
Mudhafun ilai. Tempat sandar lah. Sebab dia domer yang melekat dengan isim kan. Domer. Potong. Maknanya fa'il ada, fa'il ada, MB ada. Clear. Ayat selesai. Jadi istifham takriri ni kita buat macam ni. Alam tara kaifa fa'a, alam tara kaifa. Kan adakah tidak pernah tara engkau melihat? Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Allah telah lakukan terhadap pemilik gajah. Sebenarnya bukan adakah tidak pernah engkau lihat. Sesungguhnya engkau dah lihat dah. Macam tu. Engkau telah melihat apa kesan dia kalau Allah lakukan something terhadap penghuni, bukan penghuni apa? Pemilik gajah. Gajah. Apa nama gajah itu tu? Gajah tu nama dia apa? Mamut. Ayo, Mahmud. Mamut itu besar tu Ustaz. Gajah Mamut mamut. tu. Memang. Baik, gajah tu datang daripada mana itu? Yang Tuhan. Abrahamnya. Mana datang gajah? Yaman mana ada gajah? Kat Ethiopia. Utopia. Afrika. Ataupun gajah apa orang panggil dia? Mamut Utopia ni gajah apa nama orang? Gajah-gajah kat Gajah Utopia. Afrika. Gajah Afrika. Oh, yang tinggi tu. Kalau bahasa Melayu ni, kalau dia bubur Afrika kat belakang mesti besar.